Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini. Semoga anda semua dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan diberi kesihatan yang baik. Baik, hari ini saya dah cerita. Syafiq adalah seorang budak yang introvert. Kerja dia sehari-harian dihabiskan masa dalam bilik untuk tengok PC saja. Means dia tengok internet lah. Tapi yang paling menarik perhatian dia adalah untuk melihat video-video paranormal. Tapi pada zaman tu, video paranormal ni yang banyaknya adalah di luar negara. Sebab waktu tu paranormal ni tak dikenali sangat lah di Malaysia. Sebab waktu tu yang orang tengok pun Seekers, Uncle Seekers yang kita tengok di NTV7 dulu tu lah, zaman-zaman tu. Dan ketika tu Facebook ni baru lagi. Waktu tu tak ada lagi Facebook Ads, tak ada lagi benda-benda lain. Jadi bila di Facebook tu adalah orang yang suka juga berkenaan dengan benda-benda macam ni. Jadi di situlah Syafiq ni bertemu dengan dua orang kawan Facebook dia. Dan kemudian mereka ni pun membuat temu janji lah untuk berjumpa dan sama-sama melakukan aktiviti paranormal. Tapi waktu tu tak ada lah live Facebook ke, tak ada live TikTok ke, dan tak ada lah benda-benda yang ada pada kita pada hari ni lah. Jadi berjumpalah mereka di satu tempat. Tempat yang dipilih ni adalah quarters lama, di mana quarters lama ni ditinggalkan sebab ada yang cakap bahawa rumah tu dulu pernah dihuni lah oleh orang-orang yang kerja dengan kerajaan ni. Tak tahulah quarters guru ataupun jabatan-jabatan kerajaan yang mana. Tapi yang diceritakan dulu di quarters tu, bila ada orang tinggal di situ, mesti akan ada gangguan. Macam nampak perempuan baju putih di tepi tangga, dengar orang menangis. Benda-benda ini membuatkan orang tolak untuk tinggal di quarters tu. Dan lama kelamaan quarters tu pun dikosongkan, dan sampailah ke hari tu tak ada siapa pun duduk di situ. Maka tumbuhlah pokok-pokok ataupun jadilah kawasan tu kawasan yang ada pokok-pokok besar yang dah menjalar masuk. Tingkap-tingkap pun dah hilang. Mungkin dicurilah oleh orang-orang yang menagih dadah di situ. Jadi sampailah hari untuk Syafiq ni nak bertemu dengan kawan-kawan yang dia jumpa di Facebook tu lah, di mana hari yang mereka berjanji untuk berjumpa dan buat paranormal sendiri. Syafiq menaiki motor dia pergi ke tempat tu. Jadi dia tunggulah kawan dia. Masa yang sama-sama setuju untuk jumpa adalah pada pukul 10. Tapi Syafiq sampai awal lagi lah sebab nak set up barang. Tak lama selepas tu, barulah ada sebiji kereta sampai. Model dia kereta perdana, Proton perdana lah, warna hitam. Dan keluarlah dua orang muda. Seorang tu nama dia Ali, seorang nama dia Abu. Okay, senang cerita. Jadi Ali dan Abu ni bawa keluarlah kamera mereka. Waktu tu kamera, tripod apa semua masih lagi mahal. Shopee tidak menjadi satu platform yang popular lagi. Jadi barang-barang murah ni susah dapat. Jadi siapa yang beli tu kiranya memang berduit lah. Dia keluarkanlah DSLR, dia keluarkanlah tripod. Tapi si Syafiq ni yang dia ada hanyalah telefon. Telefon pun telefon biasa, kamera biasa dengan satu torchlight. Tu saja. Namun benda tu tidaklah menjadi satu masalah lah, sebab dia pun just nak experience benda tu. Dan waktu tu pun dia bukan nak buat live, lepas off record. Lepas rekod dulu dan lepas upload. Idea ni macam tu lah. Selepas dia brief macam mana lepas nak explore kawasan tersebut, maka mereka pun mulalah berjalan memasuki quarters tinggal itu. Perasaan bercampur baur lah di dalam tu, di mana excited dan seronok tu berjalan sekali sebab belilah first time. Tapi Ali dan Abu ni cakap mereka dah buat banyak kali dah. Sebab Syafiq pun jumpa Ali dan Abu ni di Facebook mereka, sebab mereka ada post lah video-video di mana mereka pergi buat paranormal di ladang-ladang, di estate-estate, dalam kawasan-kawasan kelapa sawit menggunakan kamera mereka lah. Kemudian ketika mereka melakukan eksplorasi tersebut, mereka pun berjalan-jalan lah di sekeliling kawasan tinggal itu, daripada sedepan-depan pintu masuk sampailah sebelakang-belakangnya. Jadi sampailah satu masa mereka pun pergi satu tempat yang di situlah yang selalunya orang kalau lalu lalang di kawasan tu akan nampak ada perempuan yang duduk di balkoni di tingkat 4. Jadi mereka pun naiklah tangga pergi ke tingkat 4 tu. Bila sampai ke tingkat 4, waktu pun dah menunjukkan pukul 12. Ya, suasana dah menjadi begitu senyap, hanya ada bunyi cengkerek saja. Dan ketika itulah tiba-tiba Ali, seorang kawan mereka ni, menggunakan satu benda daripada beg dia, iaitu papan auja. Noh, duk tak duk buat keluar papan auja. Jadi si Syafiq ni beritahu lah, ni abang tak bagi tahu pun dalam plan kita nak main spirit-spirit kat sini. Ni duk seronok-seronok saja sebab dari tadi ni tak ada satu benda pun nak komunikasi dengan kita. Jadi kita akan cuba berkomunikasi dengan benda ni melalui permainan ni. Waktu tu tak ada lagi lah kesedaran yang papan auja ni adalah syirik. Dan ketika tu dia pun main lah benda tu. Dia keluarlah papan auja tu. Lalu Ali dan Abu ni pun bermain lah. Sebab Syafiq awal-awal lagi dia cakap, saya tak mahu main bang. Jadi dua orang kawan ni pun mainlah papan auja tu, letaklah tangan. Lalu dibuatlah seruan spirit of the coin dan seterusnya lah ayat-ayat dia tu. Siapa yang pernah main lah. Selalunya yang main mainan ni budak-budak pada zaman 90-an tu main dekat asrama lah. Jadi ada tak tu yang biasa main tu? Yang biasa main komen. Dan ketika main tu tak ada respon apa-apa. Papan tu macam tak menyawa. Jadi si Abu ni bercakap lah, Syafiq mainlah sekali main. Kod
benda ni nak kita 3 orang sekali. Syafiq ni cakap, saya tak mau bang, saya main sini saya nak explore je, saya bukan nak main benda ni. Tapi selepas dipujuk berkali-kali oleh Ali dan Abu ni, Syafiq pun mau tak mau, yalah malu Allah, main jugalah. Dia pun main juga. Dan ya, masa lepas main perlawan tu, barulah benda tu, shilling tu, itulah benda hak tajam tu, bergerak. Waktu tu Syafiq rasa, uish, first time. Dia rasa teruja. Oh, macam ni feeling dia main papan ujar ni. Dan dia rasa macam kan, seronok juga. Waktu itulah mereka mula berkomunikasi dengan apa yang ada di kawasan tu. Waktu tu Ali tanya macam-macam lah. Hampa ada berapa orang? Kau benda tu jawab, ada banyak. Lepas tu Abu pula tanya, kau ni siapa? Lalu benda tu pun jawab, aku orang yang tinggal di sini. Syafiq tak tanya apa-apa. Jadi mereka pun bertanyalah macam-macam soalan. Setelah beberapa soalan ditanya pada entiti yang ada di situ, kemudian mereka pun sampailah ke soalan yang sangatlah ekstrim dah, iaitu kamu semua berada di mana? Lalu papan auja tu bergerak, berkata, kami ada di sekeliling hampa. Waktu tu mereka pun dah jadi lain dah. Okey, tak apa, Syafiq dah rasa tak sedap perut dah ni, tak sedap hati dah. Lepas tu Abu tanya lagi, boleh tunjukkan diri? Kemudian papan tu pun jawab, boleh, tapi ada syaratnya. Ali pula bertanya, apa syarat dia? Syaratnya adalah darah. Waktu tu Syafiq dah rasa ni mengarut dah ni. Tanpa sedap dia tarik jari tu. Dia tarik jari tu, maka mainan pun terlepas. Ali dan Abu pun tengoklah Syafiq ni. Syafiq kenapa tamatkan mainan macam tu saja? Syafiq cakap, bang, saya rasa ni dah macam jauh sangat dah ni. Memang kita main sini nak dapatkan pendapakan. Kalau kita tak minta, macam mana nak nampak? Bang, tak rasa bahaya sangat ke buat benda ni bang. Jadi Ali dan Abu ni pun hormatlah keputusan Syafiq sebab dia tak mau teruskan dah. Jadi mereka pun ambil lah papan tu, simpan balik apa semua dan meneruskanlah eksplorasi mereka di situ. Tapi selepas mereka bermain permainan auja tu, suasana dirasakan berlainan di situ. Dari suasana malam yang hening menjadi suasana malam yang agak mengerikan jugalah. Yang tadi ni terdengarlah bunyi cengkerek, dengar jugalah bunyi-bunyi serangga malam. Tapi kali ni seolah-olah kawasan tu diam, sunyi dan sepi. Bunyi angin pun tak ada. Maka si Syafiq ni pun rasa dah tak sedap hati. Tapi dalam masa yang sama, dia juga rasa teruja. Tapi yang tu yang Ali dan Abu nak untuk dapatkan rakaman dalam mereka punya video. Jadi apa yang mereka harapkan tu menjelma. Di mana ketika mereka berjalan di tingkat 4 tu, mereka nampak ada perempuan di hujung balkoni. Abu bila nampak sosok perempuan di balkoni tu, dia berlari untuk kejar untuk mendapatkan entiti tu secara dekat. Bila dia berlari tu, dia telah lompat balkoni tu. Ali dan Syafiq ni terkejutlah kawan dia buat macam tu. So mereka pun berlari nak mendapatkan kawan mereka. Sebab rasanya Abu tak sedar yang mereka berada di tingkat 4. Ali dan Syafiq ni pun berlarilah nak tengok apa yang jadi kat Abu. So Abu dah lompat balkoni tu. Dalam dia gairah sangat nak kejar hantu tu. Bila mereka sampai di situ, mereka tengok Ali dah berada di bawah. Mana kata dia dah terbongkang lah kat bawah. Jadi si Ali dan si Syafiq ni pun jadi macam, apa yang hang buat ni? Jadi dengan penuh panik, Ali dan Syafiq berlari turun nak pergi selamatkan kawan dia lah. Sementara boleh selamatkan tingkat 4. Mungkin hidup, mungkin tak. Kalau hidup tu, dia kena cepatlah dikejarkan ke hospital. Kalau tak, mungkin dia akan kehilangan nyawa di situ. Jadi Syafiq dan Ali ni berlarilah kat tangga nak turun balik. Jadi dia berlari pusing turun tangga. Yang pelik dia, Syafiq dah rasa macam kan, lama sangat mereka berlari di tangga tu tapi tak sampai-sampai lagi kat bawah. Lepas tu si Syafiq ni pun berhentikanlah larian dia dan dia pun berhentikan Ali. Cakap, bang, sabar. Dalam mengah tu cakap, bang, saya rasa bang, kita dah lari dari tadi tapi tak sampai-sampai. Lepas tu barulah Ali ni pun cakap, tu lah, aku pun rasa benda sama agak, tak sampai-sampai lagi ni. Dia pun cakap, kira ni bang, kita berhenti sat. Sabar sat. Kita berhenti sat bang, kita rehat sat. Ali pun cakap, ni Abu kat bawah tu macam mana? Sat bang, kita lari pun kita tak nampak jalan ni. Sabar sat, mungkin kita penat sangat. Jadi masa mereka tengah rehat tu, dia mendengarkan bunyi geseran macam orang tengah mengesot nak pi. Ketika mendengar bunyi mengesot tu, tiba-tiba Syafiq terdengar suara perempuan berbisik di telinga dia, aku nak darah. Syafiq tanya kepada Ali, abang, dengar tak tu? Ali kata, aku tak dengar. Kau dengar apa? Lepas tu dia pun cakap, abang, dia minta darah bang. Ini dah lain ni. Dan kemudian mereka pun nampak ada sosok yang tengah mematikan dia di sebalik tangga tu, palang tangga tu. Apa lagi? Mengelupaklah Syafiq dengan Ali ni lari. Dan waktu mereka lari itulah baru mereka nampak jalan dan sampailah mereka ni ke bawah. Bila sampai ke bawah ni, apa lagi? Syafiq pun berlarilah ke tempat yang tadi tu Abu jatuh tadi tu. Dia lari pergi, dia tengok, tak ada apa. Dia kalih lah, bang, mana abang Abu tadi? Ali ketika tu sengak. Lepas tu Syafiq perasan ada perempuan duduk belakang Ali. Alamak, Syafiq pun beritahulah, bang, belakang abang. Ali seolah-olah macam terkunci kat situ, tak boleh buat apa. Tapi Syafiq dah nampak perempuan tu dah keluarkan lidah dia dan tengah jilat leher si Ali ni. Tapi waktu tu Syafiq tengok Ali dah macam tak boleh buat apa. Jadi si Syafiq ni dalam keadaan panik, campur takut, dia berlari. Dia bukan nak tinggalkan Ali, tapi nak buat macam mana? Dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi hasrat dia bila dia lari keluar daripada quarters tu, dia boleh minta tolong orang lah. Dia pun berlari. Masa dia berlari tu, dia terdengar lah hilai tawa yang mengerikan. Dia mempercepat
cepat kelarian dia. Tapi dia duk rasa dia tak sampai-sampai pintu tu. Walaupun dia nampak pintu tu kat depan saja. Dia lari lagi. Dia dengar suara tengah gelak kat dia. Dalam masa yang sama, dia nampak kelibat-kelibat hitam yang berbadan besar seolah-olah kelibat manusia tengah berpusing-pusing dekat dia. Kemudian dia nampak ada kelibat hitam tengah tunggu di depan pintu pagar. Dia berlari ke tepi pula. Dia berlari ke tepi, dia nampak ada juga kelibat hitam tu. Kemudian dia berlari masuk ke dalam satu quarters lagi untuk menyembunyikan diri. Bagi dia ingat selamat dah lah. Semasa dia tengah bersembunyi tu, dia dengar ada tapak kaki tengah turun daripada tangga. Dia cuba tutup mulut untuk tak bagi dia mengeluarkan bunyi. Sebab dia waktu tu memang dia takut gila-gila, dia panik. Sebab itulah pengalaman pertama dia. Lepas tu dia kena pula encounter dengan benda-benda yang macam tu. Orang yang profesional pun tak mampu nak hadap. Tapi dia kena menghadapi benda tu. Dan waktu tengah tutup tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu benda main pada belakang dia, tolak dia. Kemudian dia nampak banyak lembaga-lembaga hitam tengah pegang dia, tekan kepala dia kat bawah. Kemudian dia sedap-sedap dah kelap. Disebabkan lama dah Syafiq ni tak balik ke rumah, jadi mak ayah dia merasa risau lah. Apa yang mak ayah Syafiq ni buat? Of course lah, pergi lapor kepada polis. Masa laporan dibuat, diceritalah kali tak Syafiq berada di rumah pada sekian-sekian tarikh. Selepas laporan dibuat, mereka menjumpai Syafiq di kawasan itu. Syafiq yang terlihat lemah tu dibawalah ke hospital. Dan semasa di hospital, Syafiq diberikan rawatan. Kemudian disoal siasatlah oleh pegawai polis dan mak dia pun bertanya kepada dia lah, abang kenapa pergi kat quarters tu? Jadi Syafiq pun ceritalah apa yang berlaku kat dia. Yang tadi tu. Jadi dia pun ceritalah dia kena tangkap dengan lembaga hitam. Polis punya siasat Syafiq. Dan Syafiq pun ceritakan bahawa kawan dia 2 orang lagi ada di situ. Jadi polis pun cuba mendapatkan detail dan maklumat yang seperti yang didakwa oleh Syafiq. Tapi keterangan tu masih lagi polis tak boleh nak gunakan sebagai satu benda yang solid. Kerana Syafiq disahkan menghadapi bipolar disorder, di mana dia cenderung ke arah halusinasi dan menipu. Jadi bermakna lembaga hitam yang Syafiq nampak yang cuba menangkap dia tu adalah orang-orang taman yang nampak Syafiq duk berlari di siang hari, malam hari di kawasan tu, seolah-olah bermain-main di kawasan tu. Sebab nak tangkap seorang tak dapat, jadi mereka pun bergotong royong lah untuk tangkap si Syafiq ni. Di mata Syafiq dia nampak macam lembaga, tapi sebenarnya orang-orang taman tu lah yang bergotong royong nak tangkap dia untuk selamatkan dia lah. Bagi orang, Syafiq ni menipu lah dengan apa yang dia cerita. Tapi dia dengan sungguh-sungguh menceritakan apa yang berlaku. Tapi tak ada siapa pula nak percaya. Mak dia pun seolah-olah macam dengan 50-50 juga. Jadi Syafiq pun dibiarkanlah macam tu. Setelah Syafiq sihat, Syafiq pun baliklah ke rumah. Dan ketika itulah pegawai polis datang ke rumah Syafiq untuk melihat keadaan Syafiq lah. Dan ketika mereka bersembang dengan mak Syafiq, polis pun bagi tahu yang details yang dikeluarkan oleh Syafiq ni sama seperti karakter 2 orang yang hilang yang masih lagi tidak dijumpai sampailah ke hari ini. Jadi siapakah dia tu? Kemudian antara orang yang terlibat untuk selamatkan Syafiq ni, dia menjumpai telefon Syafiq dan telefon tu dibagi kepada mak Syafiq balik. Apabila mak Syafiq memeriksa telefon tu, dia tengok di bahagian galeri dekat video ada video perempuan di balkoni tengah tengok mereka. Jadi itulah misterinya. Betulkah Syafiq menghadapi bipolar? Atau sebenar-benarnya Syafiq betul-betul menghadapi situasi itu? Jadi setakat itu dulu cerita saya. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk dengar cerita saya sampailah ke hari ini. Sokongan anda sangatlah saya hargai. Baiklah geng, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat, jangan tinggal solat dan jangan lupa selawat. Assalamualaikum.